Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan 5 yang terdiri daripada 10 orang ahli kumpulan telah menghasilkan satu video sempena kempen kesedaran penyalahgunaan dadah. Projek ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada para remaja tentang bahayanya penyalahgunaan dadah. Kami ingin menjustifikasikan bahawa pengambilan dadah secara berlebihan akan menjejaskan kehidupan seharian mereka. Dalam pada itu, projek ini juga bertujuan untuk menghindari masyarakat, khususnya para remaja ini, daripada terjebak ke dalam masalah tersebut. Terdapat 3 objektif dalam projek ini. Pertama sekali, membantu para remaja mengenal pasti jenis-jenis dadah. Yang kedua, memberi pendedahan kepada mereka tentang punca-punca pengambilan dadah. Dan yang terakhir sekali, mengenal pasti kesan-kesan negatif akibat penyalahgunaan dadah. Izinkan saya menerangkan serba sedikit tentang apakah itu dadah dan jenis-jenisnya. Baik, apa itu dadah? Dadah merupakan sejenis bahan yang memudaratkan kesihatan manusia dari segi fizikal, emosi, mental dan tingkah laku sekiranya ia diambil secara berlebihan. Jenis-jenis dadah: amfetamin, kokain, ganja, syabu, ketamin dan pil ekstasi. Tanpa membuang masa lagi, ayo kita beralih kepada tayangan projek kami yang bertajuk Titik Kristal. Suatu hari, disebabkan terlalu stres dengan masalah, aku terjebak dengan pengambilan dadah. Aku ambil dadah ni daripada kawan aku sendiri. Dan macam inilah hidup aku setiap hari. Sebab aku rasa dengan perbuatan aku ni, aku boleh tenang, aku boleh lupa masalah aku. Tapi sampai satu hari, masa aku sedang khayal dengan dadah ni, aku terdengar bunyi azan dan mula sedar dengan perbuatan aku ni menyebabkan aku lupa pada Allah, lupa untuk solat. Sedangkan aku orang Islam, lahir dalam agama Islam. Aku patut meninggalkan segala larangannya dan melakukan segala suruhannya. Sejak hari itu, aku mula insaf. Dan aku berdoa agar Allah teguhkan hati aku. Aku berjanji pada diri aku yang aku takkan ulang lagi perbuatan lama aku. Dan aku mula sedar bahayanya pengambilan dadah itu. Beginilah hidup aku dulu. Umpama tiada didikan agama. Apa yang aku buat ni memang salah. Tapi ini untuk kepuasan diri aku. Sampai tak terfikirkan apa kesannya terhadap diri aku, keluarga dan masa depan aku. Aku rasa bodoh. Bila aku fikir balik,
Apa yang aku dapat Kalau tak kerana seorang yang digelar hamba Allah, tidaklah aku rasa aku tak akan hidup tenang macam sekarang. Hai, kurangan apa ni? Macam ada masalah je. Ceritalah kat aku. Apa yang aku boleh bantu, aku bantu. Kisah silam muda juga pernah dinodai dengan kotornya najis dada. Dia terhimpit dengan masalah keluarga dan terjebak pula dengan pengaruh rakan sebaya yang buruk. Dia sering mengadu masalahnya kepada rakan-rakan, lalu mereka menawarkannya untuk mengambil dadah bagi menenangkan fikiran. Pada mulanya dia menolak, tetapi terdesak akibat isu keluarga yang semakin meruncing, dia pun mengambil dadah sebagai cara membantah. Lama-kelamaan timbul rasa seronok dalam hati apabila dia mula ketagih. Namun, alhamdulillah, dia sempat menarik dirinya dari terus terjerumus ke dalam penagihan dadah ini. Huda sedar bahawa pengambilan dadah hanya akan memberi kesan negatif yang lebih teruk dalam hidupnya. Lelaki berusia antara 24 Setelah beberapa kali mengambil bahan jijik tersebut, fikiran Azam mula jadi tidak tentu arah. Prestasi kerjanya mula menurun. Tingkahnya menjadi kurang siuman. Dan dia menjadi semakin malas dalam melakukan apa-apa perkara. Pikirannya sentiasa terasa kusut. Hari demi hari semakin stres. Dan dia kerap berfikir, aku benci diri aku sendiri. Lain adalah kes bagi kawanku Adeline. Dia merupakan gadis baik serta cemerlang dalam akademik dan kokurikulum di sekolah. Sayangnya, disebabkan dadah, dirinya mula jatuh ke dalam lembah kegelapan. Dia mengalami depresi akibat sering diabaikan oleh ibu bapa, lalu dia mula mengambil ubat jenis Xanax secara berlebihan. Akibatnya dia jadi tidak keruan. Kadangkala terdengar dia tertawa sendiri. Bawah matanya hitam dan emosinya sering bertukar tanpa kawalan. Kini dia sedang berusaha untuk pulih. Hidup jauh dari keluarga, masih berusaha untuk hidup dan menerima kenyataan. Bagi Adeline, kita harus hidup walaupun pahit. Tinggalkan zaman kegelapan dan hiduplah seperti seekor kucing jalanan yang tetap berusaha untuk hidup walaupun serba kekurangan. Dengan mudadah, apa gunanya? Hanya meragut nyawa manusia. Dadah adalah berbahaya, menjerumuskan ke neraka. Hidup aku bagai mimpi. Betul-betul macam mimpi. Banyak yang sudah kulihat. Semuanya ku ingat. Dah tak macam realiti. Dulu kini berbeza. Macam dalam fantasi. Aku tak dapat beza. Rasanya menarik. Biar kerja di bawah terik. Dulu kerja habis tarik. Hasil untuk hujung tarikh. Beginilah nasib hidupku. Semenjak aku dipengaruhi barang terlarang itu, aku leka dengan duniaku sendiri, tanpa mengira siang dan malam,
larut tidak menentu. Jiwaku semakin agresif dan tidak terkawal. Beginilah kegiatan Geneva yang masih terikat dengan ketagihan dada yang melampau. Kesehatannya semakin hari semakin parah. Malah, dia turut mengasingkan diri dari orang ramai yang menganggapnya sebagai sampah masyarakat. Setiap kali dia mengambil bahan terlarang tersebut, fikirannya melayang-layang. Dia tidak peduli tentang apa-apa yang berlaku di sekeliling, kerana fikirannya kosong apabila berada di bawah pengaruh dadah yang menghayalkan.